Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, bagi Pertandingan Inovasi Pensyarah TVET Peringkat Kebangsaan 2021 iaitu Perisa 21, kami daripada Kumpulan Inventory Management Application bagi College Community iaitu singkatannya IMA KKBK. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya Azrul Junaidi bin Abdul Aziz, ketua kumpulan kami seperti yang terlihat di paparan iaitu Azimah binti Abdul Aziz dan juga sahabat kami Muhammad Nur bin Lani. Jadi ini adalah merupakan persembahan bagi inovasi kami, pembentangan bagi inovasi kami. Jadi sebagai permulaan kita akan pergi pada penerangan inovasi terlebih dahulu. Bagi penerangan inovasi ini adalah berkaitan tentang Inventory Management Application College Community Baling, iaitu kita panggil dia sebagai IMA KKBK. Dia merupakan salah satu inovasi yang berasaskan aplikasi Android, iaitu berplatformkan Android bagi menguruskan sistem inventory bagi unit Pastry College Community Baling. Ianya dibangunkan bersama pensyarah Jabatan Teknologi Maklumat Komunikasi daripada Politeknik Nkoma, iaitu saya sendiri, bersama dengan pegawai-pegawai daripada College Community Baling. Bagi IMA KKBK, dia merujuk kepada sistem dan proses bagi menguruskan stok seperti menyimpan perisian inventory, kita menyemak rekod kemasukan barang, penyelenggaraan stok, mengemaskini inventory. Kesemua ini adalah berdasarkan pada perincian penggunaan barang. Projek ini juga mampu menjana laporan penggunaan dan inventory berdasarkan mingguan ataupun bulanan setakat sekarang ya. Kesemua ini dapat dicapai dengan menggunakan aplikasi IMA KKBK yang boleh diakses terus melalui telefon pintar. Dan sekali lagi ia adalah melalui platform Android saja setakat sekarang ini. Melalui hasil inovasi ini, unit pasti KKBK berjaya mempertingkatkan kecekapan dalam menguruskan sistem inventory dan menyelesaikan isu-isu berpunca daripada kelemahan sistem manual. Yang mana sistem manual ni saya akan tunjukkan sekejap lagi apakah sistem manual yang dipakai. Sebelum adanya sistem baru ini. Sistem manual ini digunakan adalah bagi pengurusan kuantiti pembelian stok yang kurang kawalan. Hasilnya dia menyebabkan pembelian stok berlebihan. Seterusnya masalah ini akan mengibatkan ruang penyimpanan serta penggunaan bajet kewangan tanpa kawalan yang tepat. Kita bergerak terus pada penyataan masalah. Bagi penyataan masalah ini terdapat 3 penyataan masalah yang utama. Apapun kita tengok pada asalnya, punca utama kepada masalah yang dihadapi ialah pensyarah yang bertanggungjawab mengalami masalah kekangan masa untuk merekodkan pembelian bahan mentah yang perlu dilakukan secara berkala dan konsisten. Seperti kita semua maklum bahawa pensyarah yang menguruskan di mana-manalah college community ataupun politeknik, mereka juga mempunyai tugas-tugas lain seperti mana tugas mengajar, tugas bagi penjagaan pelajar iaitu PA ataupun tugas-tugas lain ke arah organisasi tersebut. Jadi, apabila pembayaran yang perlu dilakukan pada awal bulan berikutnya, barulah pensyarah yang bertanggungjawab akan merekodkan data secara sekaligus. Jadi kita faham, kita akan kumpulkan semua terlebih dahulu dan barulah data itu dimasukkan apabila cukup hujung bulan. Kes ini mengakibatkan beberapa masalah lain yang wujud. Yang pertama sekali adalah dari segi kesalahan data yang dimasukkan. Yang kedua, tidak sempat menyiapkan rekod pada waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, terpaksa meninggalkan sesi PDP. Ataupun selain daripada perkataan meninggalkan, dia juga adalah terabai sikit sesi PDP yang kita langsungkan bagi menyiapkan tugasan merekodkan data ini. Jadi kesemua masalah ini berlarutan dan berulang setiap kali proses pembayaran berlaku disebabkan kekangan masa daripada pihak penyelia ataupun pensyarah ini sendiri. Bagi mengelakkan masalah tersebut, sistem IMA KKBK ini direka bagi memudahkan dan menjimatkan masa pensyarah. Ini sekaligus memastikan data yang dimasukkan adalah tepat dan selari seperti data yang diperolehi daripada pembekal. Ini adalah pernyataan masalah kita tadi. Seterusnya, kita pergi pada bahagian objektif. Terdapat 3 objektif yang ingin diketengahkan ataupun ingin dicapai. Bagi objektif yang pertama adalah membangunkan aplikasi pengurusan inventory berasaskan platform Android agar pengurusan inventory menjadi lebih mudah. Jadi berkonsepkan kita ingin bangunkan aplikasi ini. Yang kedua pula adalah mewujudkan platform pengurusan inventory di atas talian. Yang mana sistem talian ini kita mensasarkan bahawa dia adalah sistematik di mana semua maklumat inventory dapat dicapai dan diakses dengan pantas oleh semua pensyarah yang terlibat. Dan terakhir sekali, setelah kita berjaya bangunkan, kita semak inventory dia, kita berjaya mewujudkan platform. Objektif yang ketiga adalah menerbitkan dan menggunakan sistem yang selamat untuk pihak pengurusan KK Baling. Jadi untuk objektif ni kita akan lihat di mana akhirnya sekali
inovasi ini telah berjaya diletakkan dalam Google Play Store dan boleh di-download secara rasmi oleh pengguna. Jadi untuk cara operasi, kaedah yang sebelum ni berlaku, kita perlu memasukkan data. Jadi data itu akan dimasukkan ke dalam sistem ini, iaitu IMA KKBK. Apa yang dimasukkan? Dari segi maklumat, nama, deskripsi, kuantiti dan juga harga mengikut kontrak sebut harga semasa. Bagi penerimaan, iaitu proses yang kedua, pensyarah akan menerima barang mentah daripada pembekal. Pensyarah menerima delivery order daripada pembekal. Pensyarah perlu merekodkan terus dalam sistem IMA KKBK. Bila dimaklumkan tentang pensyarah ini, dia merujuk pada pensyarah yang menguruskan sistem ini. Jadi untuk proses seterusnya, yang ketiga, pembayaran, ketua program akan merujuk kepada rekod IMA KKBK dan membuat semakan dengan invoice pembekal. Sekiranya terdapat perbezaan harga dan kuantiti, ketua program akan merujuk kepada DO bagi memastikan kesilapan itu datang daripada invoice pembekal ataupun rekod sistem IMA KKBK. Seterusnya, pemantauan. Pihak atasan boleh mendapatkan ataupun menyemak jumlah penggunaan barang mentah pada bila-bila masa saja yang diperlukan. So ini adalah standard prosedur yang digunakan sekarang. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian impak dan juga inovasi. Terdapat 4 impak yang diketengahkan. Yang paling utama adalah dari segi kita melihat dari segi pihak pengurusan. Pihak pengurusan dapat membuat keputusan yang efektif dengan dibekalkan pelbagai maklumat yang jitu, terkini dalam masa yang singkat. Jadi apabila sistem ini berasaskan pada online, real time, jadi tak ada masalah untuk pihak pengurusan mencapai data itu pada bila-bila masa. Walaupun kelas sedang berlangsung pada waktu sekarang, pukul 12 katakan, pada 12:01 sudah boleh melihat apakah barang yang telah dikeluarkan dan barang yang boleh masuk dalam masa yang sama. Peringkat yang kedua, itu impak yang kedua, kita melihat dari segi pengurusan kewangan. Jadi pengurusan kewangan juga dapat diselia dengan lebih sistematik dan tepat berbanding dengan sistem manual. Yang ketiga, dapat wujudnya sistem ini, maka integriti kewangan dan kawalan barang komuniti baling akan lebih terjamin. Dan terakhir sekali, dari segi masa pensyarah yang terbeban membuat kerja-kerja perkeranian ataupun berkaitan inventory sebagainya ini, ianya dapat dikurangkan dan menumpukan pada masa pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya di sini, dari sebenarnya tugas hakiki seorang pensyarah tidak akan terabai dengan adanya inovasi berbentuk begini. Seterusnya, dari segi kos, kita melihat kos ini, walaupun kita memandangkan inovasi ini dibangunkan menggunakan peralatan dan perisian yang sedia ada pada lecturer kita, maka kita akan boleh sebutkan bahawa ia tidak melibatkan sebarang kos. Sebabkan kita menggunakan barang yang mana sudah ada pada diri kita, iaitu dari segi peralatan komputer, software, kita download dari segi Android Studio sebagainya. Perkara ini boleh didapatkan dengan secara percuma ataupun telah sedia ada. Cuma apabila kita melihat dari segi penjimatan kos, sekiranya kita mengambil projek ini daripada luar, kita perlulah membayar upah ataupun kita perlulah membayar atau mencari vendor yang akan mengenakan kos kepada kita anggaran sehingga 800 ke 3,000. Itu adalah anggaran permulaan. Sekiranya dia ada lagi update seterusnya ataupun memerlukan penambahbaikan, selalunya kos tersebut akan menjadi lebih meningkat. So itu yang dikatakan dalam slide ini, dia bergantung kepada jenis-jenis aplikasi dan sokongan teknikal sistem tersebut. Jadi harga ini adalah daripada harga tinjauan kepada harga terkini pada tahun 2021 sekarang ni. Okey, seterusnya apabila semua aplikasi ini telah boleh digunakan, inovasi ini telah berjaya diimplementkan, terdapat cadangan penambahbaikan. Yang ini kita dapat daripada hasil maklumat daripada penggunaannya selama beberapa bulan. Okey. Jadi untuk pertama sekali, cadangan penambahbaikannya adalah mengasingkan penggunaan pembelian dari setiap akaun pensyarah. Apa yang cuba diterangkan di sini adalah perlu adanya 2 akaun, iaitu di mana akaun admin tersebut berasingan dengan daripada akaun pengguna. So kita akan limitkan akaun pengguna tersebut kepada level yang tertentu. Contohnya dia hanya boleh membaca saja, tidak boleh untuk melihat maklumat harga daripada pembekal. Okey. Jadi manakala daripada pihak admin pula dia hanya boleh melihat harga daripada pembekal, dia boleh juga melihat bahagian-bahagian pensyarah yang lain. Maksudnya dia akan menggunakan dia akan cover semua bahagian user yang ada. Cadangan yang kedua adalah menambahkan fungsi carian. Apabila kita akan melihat sekejap lagi sistem yang akan ditunjukkan, kita akan mempunyai kategori sebanyak 22, tetapi item yang akan kita pakai hampir 300 lebih. Jadi memang item untuk fungsi carian ni diperlukan dalam penambahbaikan inovasi ini.
Dan terakhir sekali, kita perlulah menambahkan fungsi cetakan supaya rekod boleh diterus cetak pada setiap bulan. Setakat sekarang, fungsi adalah untuk fungsi view dan juga administrator, jadi dicadangkan untuk menambahkan fungsi cetakan. Maksudnya sekarang, pengguna tidak mahu sekadar paparan saja di skrin, dia nak terus cetak dan boleh dikeluarkan dalam bentuk hard copy. So itu adalah kehendak antara pengurusan yang minta. So itu mewakili bagi kumpulan kami. Jadi saya teruskan kepada bahagian kaedah penggunaannya. Jadi pertama sekali kita akan lihat balik. Ini dari segi manual, macam mana sistem pada zaman dahulu, walaupun disebut pada zaman dahulu sebenarnya 2019 ke 2020. Ini menggunakan Excel dan semua maklumat telah direkodkan dalam bentuk row dan juga kolom. Maklumat-maklumat ni akan dirujuk oleh seorang pegawai yang menguruskan, jadi dia perlu memasukkan secara manual satu persatu yang ada. Dan total costnya akan ada seperti berikut. Jadi minta maaf juga terdapat bahagian yang terpaksa kami sembunyikan ataupun hidekan, mungkin takut kepada faktor-faktor PNC di sini. Okey, ini adalah sistem manual. Kita pergi kepada sistem penambahbaikan yang baru, iaitu kita lihat cara dan kaedahnya. Okey, seperti dimaklumkan tadi, kita boleh dapatkan apps ni di Play Store. Jadi ini adalah Play Store yang ada. Okey, macam mana kaedahnya? Kita boleh melayari daripada handphone kita. Search di sini, kita akan mencari seterusnya di dalam Play Store. Kita akan cari pada perkataan Stock Inventory. Untuk Stock Inventory, terdapat pelbagai apps yang telah diletakkan dalam Google Play Store dan kita cuba cari Stock Inventory yang namanya Stock Inventory dalam kurungan My. Okay, from version 35. Jadi kita akan klik di sini. Yang kita akan buat, kita akan klik install. Tunggu sehingga selesai. Okay, kita akan open. Dan pertama sekali dia akan minta kita masukkan akaun. Sekiranya pengguna tersebut telah wujud, okay, dia akan terus minta untuk kita masukkan email dia. Okay, di sini kita masukkan email administrator. Okay, ini adalah paparan yang ada. Jadi untuk sekarang, menu yang telah dipaparkan sini, kita akan ada team management dari segi kita akan bangunkan ataupun kita meletakkan user yang sepatutnya di dalam ini. Contohnya, di Coach Community Baling, sekiranya ada beberapa user yang akan gunakan, kita akan menggunakan menu di team management untuk memasukkan mereka ke dalam apps ini. Supaya kita akan ada authorization siapa yang menggunakan. So, admin adalah individu yang menggunakan sekarang, iaitu kami. Yang user pula adalah pensyarah-pensyarah dia. Jadi minta di sini adalah email address, password, kita confirmkan password dan juga kita minta dia masukkan nama. Semua ni perlunya lakukan dengan registration yang ada. So sekiranya ada, kita teruskan dengan yang lain. Kita masuk kepada kategori management. Untuk kategori management, kita akan ada pelbagai kategori yang ada. So setakat yang kita ada sehingga bulan Ogos ini, 31 Ogos ini, kita ada sehingga 22 kategori yang mana ayam, bahan perasa, bijirin, herbs, kelapa, santan, minuman dan diakhiri sekali dengan sayur-sayuran ataupun vegetable dalam akaun kita ni. Dan sekiranya kita masuk lagi kategori yang baru, kita boleh addkan dia daripada sini melalui button yang warna hijau di sebelah kanan atas. Okey, contohnya apa lagi kategori yang baru, katakanlah kita ada kategori minuman. So kita boleh masukkan di sini dengan letakkan button di sini. Hijau sini. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian product management. Apakah dimasukkan sebagai product management? Kita telah melihat tadi bahawa terdapat kategori ayam, bahan perasa dan sebagainya. Seterusnya kita masukkan pula di bawah kategori itu apakah isi-isi ataupun bahan-bahan yang kita nak tambah lagi. Jadi kita boleh isi maklumat yang baru ni. Okey, contohnya kita kata minuman tadi, kita nak masukkan Milo. Produknya adalah Milo di sini. Kuantiti berapa yang kita nak masukkan, kita boleh masukkan angka, katakan 100. Harganya dari segi pembekal dan kita mungkin telah berbincang, kita boleh masukkan berapakah harga Milo. Dari segi kotak, katakan harganya di sini adalah RM2.5. Dan kita boleh masukkan barcode. Barcode ni adalah rujukan pada kita. Dan sistem ni juga menyediakan kita dengan barcode scanner. Okay, kelebihannya ni kita boleh menggunakan barcode scanner
di mana apabila pembekal datang saja menyediakan menghantar produk ni, kita boleh scan sahaja dengan barcode scanner, dia akan memudahkan dan kita akan tekan submit. Okay. Itu adalah untuk produk yang kita tambahkan dan kita boleh melihat inilah kuantiti-kuantiti yang telah ada di dalam aplikasi kita. Harga dan sebagainya, kita boleh dapatkan keterangannya lebih lanjut sekiranya kita masuk ke dalam sini. Dan juga pegawai yang menggunakan ini boleh melihat kepada harga ataupun peruntukan yang masih ada. Contohnya bijirin, okay, kos yang diperlukan adalah 1000 something. Jadi begitu juga dengan bahagian perasa ada 2000 something juga harga dari segi RM dan juga maklumat-maklumat lain yang ada. So seterusnya dia menyediakan transaction history di mana kita melihat apakah maklumat-maklumat yang telah diguna pakai sebelum ni dari segi pengeluaran, kemasukan dan sebagainya. Kita juga menyediakan chat room untuk admin sesama admin berbincang di dalam ini. Contohnya testing daripada pihak satu pada bulan 5 yang lepas dan juga telah ada testing daripada second admin pada hari ini. So ini sedikit sebanyak komunikasi yang berlaku dan juga chat open. So inilah sedikit maklumat yang kita ada dan produk ini kita boleh dapat dan gunakan dia secara official di College Community Baling. So setakat itu produk yang mampu kami persembahkan. Jadi dengan ini jutaan terima kasih kami ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga panel yang sedang menilai dan sedang melihat kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.